Perjalanan ke pekan ini mengambil masa lebih kurang 2 jam dari Bandar Miri. Pekan kecil Lapuk terletak di tengah-tengah kawasan Tinjar, daerah Baram, Sarawak. Ia merupakan satu-satunya pekan penghubung bagi kampung-kampung pedalaman di Ulu Tinjar melalui jalan air suatu ketika dahulu. Sebelum adanya jalan darat sebagai laluan alternatif, penduduk pedalaman Ulu Tinjar terpaksa mengambil masa hampir 12 jam perjalanan dari Pekan Lapuk ke kampung masing-masing menggunakan feri ataupun perahu panjang. Namun kini masa perjalanan masuk ke kampung-kampung di Ulu Tinjar lebih singkat dengan adanya jalan darat menggunakan pacuan 4 roda yang hanya mengambil masa 3 hingga 4 jam dari Pekan Lapuk. Sungai Selapun adalah antara sungai yang terdapat di pedalaman Ulu Tinjar ini. Di sinilah tempat lahirnya tokoh permata etnik minggu ini, Dr. Alexander Nilian yang berasal dari etnik Cebuk. Saya Alexander Nilian, berasal daripada kampung Long Selapun, Ulu Tinjar, Baram, Sarawak. Saya berbangsa Sebop, salah satu kaum minoriti yang ada di Sarawak ini. Perjalanan daripada Bandar Miri ke tempat ini adalah memakan masa 6 jam perjalanan menggunakan pacuan 4 roda. Terdapat kira-kira 50 keluarga yang menghuni kampung Long Selapun. Kesemua mereka adalah etnik Cebuk, satu-satunya etnik minoriti yang mengamalkan cara hidup tradisional yang menggunakan sumber alam semula jadi di sekitar kampung berkenaan. Saya telah membesar di tempat ini dan saya membesar secara tradisi. Dan kaum Sebop sendiri sangat rapat dengan alam semula jadi. Banyak yang kami lakukan di tempat ini, kami bergantung kepada hasil hutan, hasil tangkapan ikan dan juga sebagai seorang petani. Dan di tempat ini juga perusahaan yang ada dilakukan oleh penduduk Long Selapun adalah bergantung kepada hasil-hasil hutan terutamanya untuk menampung kehidupan seharian. Masyarakat Cebuk mengamalkan cara hidup tradisi dengan berburu di hutan. Mereka masih memburu dengan menggunakan sumpit yang diletakkan racun. Racun dari getah pokok ipuh akan melemahkan binatang yang terkena sumpitan sewaktu orang-orang Cebuk keluar berburu. Inilah antara aktiviti harian orang Cebuk yang tinggal di Ulu Tinjar ini. Kaum Sebop adalah sebuah kaum yang sangat minoriti di Sarawak ini dan mengikut maklumat hanya terdapat 7 hingga 10 ribu sahaja orang Sebop yang ada di Sarawak ini. Dan apa yang saya ingin dan apa yang saya harapkan kepada kaum Sebop adalah saya berharap agar anak-anak muda yang ada pada masa ini bersama-sama kita untuk memperkenalkan kaum Sebop yang sangat minoriti ini kepada orang di luar. Dan juga saya berharap bahawa kaum-kaum Sebop yang ada di Ulu Tinjar ini mula terbuka kepada segala pembangunan yang ada untuk membantu sosioekonomi untuk penduduk-penduduk kampung yang ada di sini tanpa memusnahkan alam sekitar yang kita sangat rapat dan kita sangat kasihi ini. Orang bangsa Sebop ni banyak tempat pergi ulu, pergi hilir, pindah kena orang yang dulu-dulu pakai angin. Kalau salah angin buat rumah, kamu sudah berdiri tiang, kalau salah angin orang sabut baru lagi itu rumah. Dia rumah itu pun sudah siap, pasang dia punya atap, kalau salah angin orang sabut baru lagi, pindah lagi pergi mana. Kalau ada ngam angin, baru orang sampai 10 tahun, 20 tahun satu kampung itu. Salah angin lagi, pindah dari sana, salah nimpi lagi itu. Orang dulu banyak nimpi lah, nimpi itu, nimpi ini, itu orang pindah lagi. Bangsa Sebop ini dari Long Ta. Sudah itu kami pindah dari Long Ta sampai Long Selapun.
kami Long Selapun ini kira 60 tahun. Bagi masyarakat Cebup, nyanyian buan dinyanyikan semasa keraian atau perayaan-perayaan yang disambut oleh kaum Cebup di kampung ini. Lagu ini nama dia Buan. Ayu mengalamai kami dalam memahami atami adat. Membuat adat jaka kami lamai. Ayu kami bagupun gumpur kami dalam satu kampung. Itulah lagu Buan. Nyanyian lagu Buan ini dilakukan beramai-ramai. Seorang penyanyi utama akan menyanyikan lirik lagu yang puitis dalam bahasa Cebup. Sementara lirik iringan dinyanyikan beramai-ramai oleh hadirin lain yang hadir pada majlis keraian. Keadaan hutan semula jadi di kawasan Ulu Tinjar masih belum terusik oleh pembangunan. Sungai-sungai yang mengalir di kawasan ini masih asli yang punca airnya berasal daripada mata air di hulu sungai. Perjalanan daripada kampung ini ke sekolah rendah yang berhampiran adalah menggunakan perahu iaitu 1 jam. Dan kami akan menetap di sekolah tersebut pada beberapa minggu sebelum balik ke kampung semula. Dari sanalah saya tahu dan saya ada kesedaran bahawa pentingnya sebuah pendidikan kepada anak-anak, terutamanya yang berasal daripada luar bandar seperti saya. Kerana apa yang saya lihat di kampung ini adalah saya mahu sebuah perubahan. Dan saya tidak mahu anak-anak yang ada di sini terbiar dan tercicir daripada pendidikan. Oleh sebab itulah saya mula menanam dalam diri saya harus menjadi contoh kepada anak-anak muda yang datang bahawa tiada yang mustahil bagi kami yang di luar bandar untuk bersaing dengan orang-orang di bandar. Dr. Ilekson Nilian pada zaman kanak-kanaknya sangat minat terhadap pelajaran. Biarpun kampungnya terletak di pedalaman dan tiada kemudahan, kesungguhan Dr. Ilekson Nilian untuk belajar tidak pernah pudar. Sewaktu di masa lapang, beliau akan sentiasa berdamping dengan buku-buku pelajaran, menelaah dan mengulang kaji di sekitar kampung beliau. Anak saya Lek dari kecil, penjagaan saya dengan dia adalah dia tidak juga nakal sangat, tidak juga tidak nakal. Dia seorang yang suka belajar. Penjagaan saya dengan Dr. Ilekson Nilian sampai sekarang ini tidak juga sangat suka kerana dia seorang yang suka mendengar apa yang saya beritahu dia tentang apa yang bagus, yang jahat. Sewaktu kecil, beliau juga sering meneman bapanya yang bekerja sebagai pemandu lori balap. Bapa beliau selalu memberi nasihat kepada Ilekson agar belajar bersungguh-sungguh dan mendapat kejayaan sehingga ke peringkat yang tertinggi dalam bidang akademik. Bagi beliau, Ilekson adalah harapan untuk mengubah nasib keluarga dan mengangkat martabat etnik Cebup di mata dunia. Masa dia ikut saya dari umur dia 5 tahun pergi ikut saya kerja kayu balak. Saya bilang, kalau masa ini nanti kamu dapatkah pergi lepas jauh dari saya sekolah? Dia bilang, boleh. Dia bilang, jangan ikut saya kerja ini kayu balak, nanti umur kamu ini lain kali masa depan kamu ini kayu mesti kamu belajarlah sekolah ini nanti dapat jauh dari saya. Jangan tengok keadaan saya yang ikut kerja kayu balak. Kamu mesti belajar dari sekolah ini lagi. Tengok dia punya rejaut dari pemberi 1 sampai pemberi 5 sudah okey. Saya bilang inilah saya mau. Jangan ikut saya ikut kerja kayu balak. Terus kerja kamu sampai kamu pergi universiti, saya bilang sama dia. Tapi ini dia mungkin ada kasihan saya orang yang bapak, mak dia. Saya tengok dia, sudah dia sampai
ambil PhD itu, ujung dia balik, dia tengok, bapak saya dapat PhD juga. Saya pergi kerja untuk saya kasih anak saya sekolah. Jangan, kalau kamu balik lain kali, tengok kamu punya bangsa sebub, apa macam bangsa sebub yang paling rendah dari bangsa lain. Kamu kasih bangsa kamu maju. Jangan tinggalan bangsa sebub. Walaupun beliau kini telah bergelar Doktor Falsafah, Dr. Ilekson Nilian sering pulang ke kampung beliau di Ulu Tinjar dan mula mengumpul maklumat tentang sejarah bangsa Cebub berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada tentang budaya dan adat tradisi Cebub. Ini adalah sebuah peninggalan etnik kaum Sebop, yaitu liang. Liang ini dibuat untuk menandakan tempat perkuburan orang-orang Sebop pada ketika dahulu, yaitu golongan Panyen. Golongan Panyen ini adalah golongan orang Sebop yang biasa. Dan biasanya liang ataupun tempat perkuburan ini diukir dengan ukiran yang menggunakan kapak. Dan ukiran-ukiran ini menentukan juga status seseorang itu di dalam masyarakat Sebop pada satu ketika dulu. Dan ini mengikut maklumat, liang ini berusia lebih daripada 100 tahun. Dan ini belum lagi diterkai sepenuhnya oleh masyarakat Sebop sendiri maupun orang-orang yang berada di luar daripada kawasan dapur ini. Anak Cebub ini membesar dengan alam semula jadi dan pengalaman kehidupan lampau ini mengajar beliau tentang pentingnya ekosistem alam semula jadi untuk terus dipelihara bagi tatapan generasi yang akan datang. Kepelbagaian spesies flora dan fauna menjadikan ekosistem lebih terkawal. Kewujudan hutan membantu mengawal suhu bumi. Etnik Cebub yang tinggal di Ulu Tinjar pada hari ini sangat mencintai khazanah hutan semula jadi di persekitaran mereka yang masih asli dan tidak terusik maupun dicemari. Walaupun jumlah penduduk etnik Cebub di sini adalah sangat kecil, namun kesedaran bagi menjaga alam sekitar di kawasan mereka dilakukan bersungguh-sungguh. Mereka tidak melakukan aktiviti-aktiviti pembakaran dan penebangan hutan sewenang-wenangnya. Penduduk-penduduk Cebub masih mengamalkan gaya hidup tradisi nenek moyang mereka yang menganggap hutan adalah anugerah alam yang tidak terhingga nilainya. Dr. Ilekson Nilian kini merupakan pensyarah bioteknologi sumber dalam bidang keselamatan makanan di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber di Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan. Siapa sangka anak Cebub yang berasal dari Ulu Tinjar ini kini mampu berdiri seiring dengan pensyarah-pensyarah lain di fakulti ini bagi mendidik pelajar-pelajar sama ada di peringkat sarjana muda maupun di peringkat sarjana. Kini Dr. Ilekson Nilian merupakan pensyarah bagi pelajar-pelajar sarjana muda dan beliau turut menyelia 4 orang pelajar program sarjana di dalam penyelidikan. Perjalanan pengajian saya daripada zaman prasiswazah iaitu undergraduate sampai ke Doktor Falsafah adalah sesuatu pengalaman yang saya tidak dapat lupakan, yang sentiasa terpahat di hati dan fikiran saya. Di mana pada masa itu saya masih ingat lagi ketika convocation undergraduate saya, kedua ibu bapa saya tidak dapat hadir bersama-sama saya kerana kami mempunyai masalah ataupun kekurangan daripada segi kewangan untuk membawa mereka daripada kampung Long Selapun sampai ke Dewan Convocation pada masa itu. Dan berkat sokongan daripada banyak pihak juga, saya berjaya menghabiskan dan menamatkan Doktor Falsafah saya dalam masa yang ditentukan dengan Doktor Falsafah dalam keselamatan makanan dan mempunyai CGPA 4.0 pada masa itu. Dan lagi manis pengalaman ini apabila semasa saya convocation Doktor Falsafah, perasaan saya adalah sesuatu yang tidak terungkapkan apabila melihat kedua orang tua saya hadir bersama-sama saya pada masa itu, dan ini adalah sebuah
kebanggaan kepada diri saya, dan saya pasti kedua orang tua saya, keluarga saya dan bangsa saya Cebup sekalipun merasa bangga dengan apa yang saya capai pada masa itu dan pada masa ini. Sebagai pensyarah, beliau akan memastikan pelajar faham subjek yang diajar secara teori sebelum membuat latihan di makmal. Pengalaman beliau sendiri semasa mengikuti pengajian Doktor Falsafah mengajar beliau untuk lebih terbuka agar pelajar selesa bertanyakan sebarang soalan untuk mereka lebih memahami subjek yang diajar beliau. Saya mula kenal Dr. Alexson dalam tahun 2015. Masa tu saya belum tahu lagi yang Dr. Alexson merupakan orang asal yang tempat kediamannya di pedalaman sana. Dan saya amat kagumlah bila tahu Dr. Alexson, siapa sebenarnya Dr. Alexson. Dr. Alexson adalah pensyarah dalam bidang bioteknologi dan saya merupakan pensyarah dalam bidang kimia. Melalui perbincangan kami, pengetahuan Dr. Alexson dalam bidang bioteknologi sangat membantu saya apply dalam bidang kimia dan dalam pengajaran dan juga dalam penyelidikan. Dan mungkin pada masa hadapan, melalui perbincangan kami berdua, kami boleh menggunakan kepakaran Dr. Alexson dalam bidang penyelidikan, berkolaborasi bersama. Selain tugas hakiki sebagai pensyarah, Dr. Alexson juga aktif dalam membantu komuniti setempat, terutamanya di Sarawak, dengan melakukan program perkongsian ilmu pengetahuan di dalam keselamatan makanan, program perkongsian rahsia kejayaan beliau di dalam bidang akademik dan juga pelbagai aktiviti berkaitan masyarakat yang lainnya. Kesukaran menimba ilmu dalam kemudahan yang daif dan kehidupan beliau di kampung yang terpencil sewaktu kecil memotivasikan beliau untuk berkongsi kepada masyarakat tentang pentingnya semangat yang nekat untuk belajar yang menjadi kunci kepada kejayaan beliau hari ini. Fakulti Sains dan Teknologi Sumber adalah merupakan salah satu fakulti di Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Dan Dr. Alex merupakan pensyarah di program bioteknologi sumber dalam bidang keselamatan makanan. Jadi saya mengenali Dr. Alex pada mulanya, saya ingat dia adalah salah seorang daripada suku kaum Kenyah yang merupakan majoriti di bahagian Miri. Tetapi rupanya beliau adalah satu-satunya kaum ataupun etnik yang sangat-sangat minoriti dengan populasi hanya seramai 7,000 ataupun 10,000 penduduk dengan 3 buah kampung saja. Jadi kita anggap dia sebagai satu permata lah, yang satu-satunya wakil dari kaum ini yang telah mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang keselamatan makanan. Jadi Dr. Alex ni adalah seorang yang sangat komited dengan kerja dan sangat aktif, bukan saja dalam bidang tugas hakiki tetapi juga di luar. Jadi baru-baru ini kita telah mengadakan satu program dipanggil FSC Sihat, yang mana Dr. Alex merupakan salah seorang daripada pelatih dan juga yang merupakan ketua projek bagi FSC Sihat ini. Iaitu kita sama-sama menjadi sihat di kalangan warga FSCS. Jadi harapan saya kepada semua pelajar-pelajar di pendalaman, sebab saya pun pernah pergi sampai di Bario di pendalaman, supaya sangat kena ada satu semangat yang kita panggil satu tahap keyakinan yang tinggi untuk mencapai segala apa yang dihajati. Jangan rasa rendah diri, kuatkan semangat. Dan bila berjaya, jangan lupa asal usul, sentiasa merendah diri dan berbaktilah kepada masyarakat. Itu yang sangat penting. Bagi Dr. Alexson Nilian, walau di mana beliau berpijak, adat dan budaya Cebup akan terus hidup mekar di dalam diri beliau. Sesungguhnya perjalanan sukar yang beliau lalui adalah pengalaman yang tidak terhingga nilainya dan pengalaman itu akan terus membuahkan hasil kejayaan di dalam diri Dr. Alexson Nilian di masa-masa yang akan datang. Azam yang dipupuk untuk terus membangunkan masyarakat Cebup tidak akan terhenti setakat ini dan akan beliau pastikan Cebup dikenali di mata dunia.
Dari saya kecil sehingga pada masa ini, keluarga saya sentiasa melakukan hal bersama-sama. Dan nilai inilah sentiasa dipraktikkan di kalangan masyarakat Sebop, baik dahulu sampai sekarang. So itulah masyarakat Sebop, walaupun kami dalam golongan yang sedikit, kami tetap bersatu. Contoh yang kami selalu amalkan adalah apabila ibu bapa mendapat hasil tangkapan di hutan, mendapat hasil ikan, saya sendiri diminta oleh ibu dan bapa saya untuk membagikan ikan tu, walaupun dalam kuantiti yang sedikit, dibahagikan sedikit-sedikit ke setiap pintu yang ada di rumah panjang. Dan saya berharap agar nilai ini tetap dipegang oleh golongan muda masyarakat Sebop pada masa ini, dan nilai ini sentiasa diberitahu dan dinasihatkan oleh golongan muda kepada kami yang ada pada masa ini, iaitu dalam bahasa Sebop kami namakan Jah Kimat Hitam Pemung.